اقرأ كتاب الله ترق جنانه Kita baca sikit kitab Syarah Bulughul Maram, Kitabus Solah, dan kita masih dalam bab azan. Bab azan. Muka surat 181. Muka surat 69. Hadis yang ke-181. Muka surat 69. Hadis yang ke-181. Qala al-musannif rahimahullah wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah SAW al-muazzinu amlaku bil azan wal imamu amlaku bil iqamah. Maksudnya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah SAW bersabda, seorang muazzin lebih berhak ke atas azan, manakala seorang imam lebih berhak ke atas iqamah. Hadis riwayat Ibnu Adl, dan hadis ni hadis dhaif, tapi kita belajarlah apa maksud dia. Nabi kata muazzin lebih berhak terhadap azannya, dan imam pula lebih berhak kepada ke atas iqamah. Apa maksud? Makna yang nak menentukan azan bila, siapa? Bukan imam, muazzin. Jadi imam tak boleh masuk campur. Itu kerja muazzin. Dan yang nak menentukan qomat pula siapa? Itu hak imam. Muazzin tak boleh nak lawan tokeh. Tak boleh dia pandai-pandai. Lepas dia azan, dia nak qomat. Tak boleh. Kena tunggu arahan imam. Itu hak imam. Kan? Hadis, kita baca fiqhul hadis. Hadis di atas menjelaskan betapa besarnya tugas dan tanggungjawab seorang muazzin. Antara tugas dan tanggungjawab besar seorang muazzin adalah sentiasa memerhati dan memantau waktu solat sebelum mengumandangkan sesuatu azan menurut sunnah. Ini kerja muazzin. Imam dia tak kisah dah masuk waktu ketak kan. Imam tak kisah, bukan kerja dia pun. Dia tunggu dengan azan je. Siapa azan, bila azan dia tak kisah. Yang bertanggungjawab tentang waktu azan ialah muazzin. Itu kerja dia. Jadi bagi menggambarkan betapa besarnya tugas dan tanggungjawab seorang muazzin, jadi yang melakukan azan dalam Islam dia panggil apa? Muazzin. Cuma di negara kita dia tukar nama. Yang melakukan azan dia panggil apa? Bilal. Sebenarnya itu nama yang tidak tepat lah. Sebab Bilal nama orang. Dan Bilal dah mati je. Mana ada Bilal dah mati tapi ada di mana-mana. Jadi sepatut guna perkataan yang tepat iaitu muazzin, bilik muazzin, bukan bilik Bilal. Okey, bagi menggambarkan betapa besarnya tugas dan tanggungjawab seorang muazzin, hadis ini menjelaskan bahawa muazzin diberi kuasa untuk menentukan bila ke azan harus dikumandangkan ataupun sebaliknya. Malah muazzin juga mempunyai kuasa untuk menghalang sesiapa sahaja yang ingin melakukan azan. Kalau orang lantik dia sebagai muazzin, dia boleh halang sesiapa saja untuk melakukan azan. Dan orang lain tak boleh memandai-mandai pergi azan. Kena tunggu arahan dia. Sementara iqamah pula diserahkan kuasanya kepada imam. Ia bermakna seorang muazzin tidak boleh melakukan iqamah kecuali setelah mendapat izin imam. Imam kata qomat, baru qomat. Selagi imam tak suruh qomat, muazzin jangan memandai-mandaikan. Malah sebahagian ulama berpendapat bahawa jika imam terlewat sedikit pun, muazzin tidak boleh melakukan iqamah sehinggalah imam tiba. Ia berdasarkan amalan para sahabat yang tidak akan melakukan iqamah sehinggalah Rasulullah SAW datang sekalipun baginda terlewat. Jadi biasa amalan para sahabat dia tak akan qomat sehinggalah Rasulullah datang. Walaupun Nabi datang lewat, ditunggu je. Tapi muazzin kita, imam lewat sikit terus dia qomat kan. Kadang-kadang lepas dia qomat, dia juga naik jadi imam.
Malah dalam satu peristiwa, akibat terlalu lama menunggu Rasulullah SAW keluar daripada rumahnya untuk mengimamkan solat Isya, sehingga memaksa sahabat mengetuk pintu rumah. Sebab sahabat tunggu lama Nabi tak keluar, maka sahabat bukan qomat, tak, dia pergi ketuk rumah Nabi nak pastikan Nabi ada, dan barulah kalau diizinkan baru mereka qomat. Jika iqamah boleh dilakukan oleh seseorang mengikut kehendaknya, sudah pasti para sahabat akan terus iqamah tanpa perlu menunggu baginda sallallahu alaihi wasallam. Selain itu, hadis ini juga menunjukkan bahawa tugas tanggungjawab muazzin adalah lebih berat berbanding dengan tugas imam. Sekaligus menunjukkan tugas muazzin lebih afdal daripada imam. Kenapa tugas muazzin ini lebih besar? Lebih berat tanggungjawabnya? Sebab kalau dia tersilap azan, mungkin belum masuk waktu, habis semua. Kan? Batal solat. Hal ini disebabkan atas bahawa muazzin terletak tugas memastikan azan dilakukan tepat pada waktunya. Kerana antara penentuan sah ataupun tidaknya sesuatu solat adalah masuknya waktu solat. Begitu juga bagi orang yang berpuasa adalah bergantung kepada masuknya waktu fajar dan waktu maghrib. Kalau orang nak berpuasa pun dia bergantung pada imam ke bergantung pada muazzin. Begitu juga bagi orang yang berpuasa adalah bergantung pada waktu masuknya fajar dan waktu maghrib, yang kesemuanya ditentukan oleh muazzin. Tugas dan tanggungjawab muazzin ini menjadi lebih besar pada zaman awal Islam, iaitu pada zaman yang belum wujud jam, kalender, takwim, waktu solat. Kerana mereka sepenuhnya bergantung pada perjalanan matahari. Itu lagi berat kan? Kita tak kisah tengok kalender je, kadang-kadang bunyi azan kat telefon, kita tahu masuk waktu. Namun ia tidak menafikan kebesaran dan kelebihan tugas dan tanggungjawab seorang imam. Walaupun tanggungjawab muazzin berat, tapi tak nafikan imam pun ada tanggungjawab yang besar juga. Dari aspek lain lah, tugas imam adalah lebih berat daripada muazzin. Hal ini disebabkan seorang imam perlu mengetahui hukum hakam solat. Imam kena tahu hukum hakam solat dengan detail, dan juga dia kena pandukan solat jemaah dia mesti dilakukan dengan betul. Dia bukan setakat dia solat betul, tapi dia kena pastikan solat makmum dia dilakukan dengan betul. Kalau dia tak tahu ajar, dia kena bagi nasihat kepada jemaah dia supaya belajar solat cara yang betul. Okey, pengajaran hadis. Pertama, muazzin bertanggungjawab sepenuhnya terhadap ketetapan masuknya waktu solat. Yang kedua, muazzin lebih berhak dan mempunyai kuasa untuk melakukan azan ataupun menghalang sesiapa daripada melakukan azan. Yang ketiga, imam berhak dan mempunyai kuasa ke atas pelaksanaan iqamah. Yang keempat, iqamah tidak boleh dilakukan kecuali dengan kebenaran imam. Muazzin dan imam mempunyai kelebihan dan keistimewaan masing-masing. Kadang-kadang kita tengok masjid, saya pun pernah tengok ni, di masjid di surau kan. Biasa berlaku di surau lah. Bila imam datang lambat, ni jemaah ni duk desak muazzin supaya qomat. Qomat. Itu salah tu. Dia telah mengambil hak siapa tu? Hak imam. Yang boleh arahkan muazzin untuk qomat, imam je, bukan jemaah. Jadi ini jemaah yang ambil hak orang ataupun tidak beradab. Dia desak muazzin supaya qomat. Okey, cukup اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران